Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada barisan hakim bijak berkarisma, guru-guru pendidik bangsa serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Izinkan saya memulakan bicara dengan membacakan dua rangkap pantun. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempuang. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Dari Aceh singgah di Medan, terus berlayar ke Inderagiri. Kisah sedih jadikan teladan, ratapan anak tiri tajuk diberi. Kawan-kawan yang terlena, sedar-sedarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Yang terdengar, fikir-fikirkan. Aisyah baru sahaja genap umur 9 tahun. Dalam usia semuda itu, dia telah menghadapi ujian yang amat pedih, iaitu kematian ibu yang amat dikasihi. Ibu pergi menghadap Ilahi. Ibunya meninggal dunia akibat penyakit barah. Kini tinggallah dia bersama bapanya. Bapa Aisyah seorang peniaga. Kini bapanya agak sukar untuk keluar daerah kerana dia tidak mahu meninggalkan Aisyah sendirian. Kebetulan ketika itu, di hujung kampung ada seorang janda beranak dua. Wanita itu sudah kematian suami setahun yang lalu. Pak Karsan, iaitu bapa Aisyah, selalu berseniaga dengan janda itu yang bernama Maimunah. Pertemuan demi pertemuan telah menjalinkan satu ikatan mesra. Tanpa berfikir panjang, Pak Karsan melamar Maimunah dan mereka pun berkahwin. Pada mulanya, Aisyah dilayan dengan baik oleh ibu tiri dan kedua kakak tirinya. Hidup Aisyah kini mula ceria kembali. Namun begitu, langit tidak selalunya cerah. Pak Karsan perlu menguruskan perniagaannya. Pada suatu hari, Pak Karsan telah pergi ke daerah yang lain untuk menguruskan perniagaannya. Setelah segala persiapan diatur, maka Pak Karsan pun berangkatlah ke tempat tujuan. Aisyah bersedih kerana terpaksa berpisah dengan bapa tersayang. Walaupun begitu, ibu tirinya pandai memujuknya, maka terubatlah kesedihannya. Selang beberapa minit ketiadaan bapanya, tiba-tiba sahaja Maimunah mengherdiknya. Apa tunggu lagi Aisyah? Pergi kemaskan segala barang kamu dah berambus. Jangan ingat aku sayang akan kamu. Terkejut Aisyah dengan sikap ibu tirinya yang tiba-tiba sahaja berubah perangai seperti singa kelaparan. Selama ini aku memang bersabar dengan kamu. Lagipun aku hanya mahukan wang bapa kamu sahaja. Aku tidak boleh terima kamu. Ibu tiri Aisyah menghalau Aisyah keluar dari rumahnya. Pada suatu hari ibu berkata, jaga dirimu, ibu kan pergi jauh. Ku pandang wajah ibu, dahinya ku cium. Air mata mengalir, hatiku pilu. Aisyah berlagu sedih sambil melangkah meninggalkan rumah. Aisyah terkenang ibunya yang telah tiada. Ya Tuhan, apa telah terjadi? Begitu cepat hidup aku berubah, bisik Aisyah dalam hati. Dia menangis dan sedih dengan sikap ibu tirinya itu. Namun begitu, Aisyah seorang yang tabah. Suatu hari nanti, bapanya akan pulang. Segalanya akan berubah kembali. Dia masih terperanjat kerana kebahagiaannya lenyap dalam sekelip mata. Aisyah keluar dari rumah itu. Dia menangis sepuas-puasnya sambil terus berjalan tanpa mengetahui arah tujuannya. Bagaimana seorang budak sepertinya harus berdikari? Dia seorang anak yang kuat semangat. Dia pergi ke rumah bapa saudaranya di hujung kampung itu. Dalam pada itu, di rumah bapanya, ibu tiri dan adik-beradik tirinya sedang merancang sesuatu untuk menipu bapa Aisyah apabila dia pulang nanti. Mereka bersepakat untuk memberitahu bahawa Aisyah jatuh ke dalam sungai semasa mandi dan hilang di bawah arus. Semasa mereka bergembira bercerita tentang rancangan mereka, tiba-tiba sahaja terpancul wajah Pak Karsan. Pak Karsan sangat marah apabila mendengar
Aisyah telah dianiaya oleh isteri dan anak-anak tirinya. Pak Kasan segera mencaraikan Maimunah dan menghalau mereka keluar dari rumahnya. Pak Karsan akhirnya berkahwin lagi dengan seorang wanita yang budiman. Wanita itu sangat menyayangi Aisyah. Kini Aisyah bahagia mempunyai seorang ibu yang amat menyayanginya. Kawan-kawan, moral yang boleh kita ambil daripada cerita ini ialah: pertama, kita mestilah ikhlas dalam melakukan apa jua perkara. Tidak seperti Maimunah yang mengahwini bapa Aisyah kerana mahukan wang sahaja. Yang kedua, kasih sayang merupakan suatu yang amat berharga dalam kehidupan. Tanpa kasih sayang, sebuah keluarga itu tidak akan sempurna dan bahagia. Dan yang ketiga, kita mestilah sentiasa bersemangat walaupun menghadapi pelbagai dugaan dalam kehidupan. Seperti Aisyah yang cukup tabah menghadapi dugaan. Sebelum mengundur diri, dengarkan pantun ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jejari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.